Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada petang ini kita dapat lagi menyambung kuliah online kita. Jadi hari ini agak berlainan. Biasanya kita buat di sekolah, tapi hari ini sahabat-sahabat ajak menjala ikan hari ini. Jadi kalau nak balik ke sekolah rasanya tak sempat. Mungkin makan masa 2 jam juga. Jadi kita ambil lah peluang yang ada ini. Sementara tadi pun dah jala ikan, nak sambung kembali. Kita nak menjala ikan di sungai belakang sana. Kita ambil peluang, kesempatan untuk kita sambung balik perbincangan kita tentang ilmu tasawuf yang telah kita bentangkan pada pelajaran kita yang lalu. Ilmu tasawuf yang sejajar dengan Quran dan hadis, sejajar dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak ada bangkangan, tidak ada tentangan, maka kita terima. Cuma ada satu lagi ajaran tasawuf, pemikiran tasawuf yang secocok dengan ajaran Syiah, yang tu ditolak. Jadi saya mengambil peluang kesempatan sekali lagi untuk membahaskan isu tasawuf, perbahasan tasawuf yang diterima kerana tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, diterima dan diamalkan ilmu tasawuf ini. Kalau saya tak huraikan, nanti mungkin orang kata saya ni menolak ilmu tasawuf. Nanti orang akan reka cerita buat ayat, dibuat satu andaian, Ustaz Fakhr Razi tolak ilmu tasawuf. Tak, kita terima. Yang tolak itu tasawuf yang lari, yang terpesong daripada ajaran Quran dan petunjuk Nabi SAW. Jadi semalam kita telah habis membincangkan sifat mahmudah yang 10. Jadi pada petang ini kita nak huraikan, bahaskan, bincangkan sifat mazmumah pula, lawan bagi sifat mahmudah. Mazmumah maknanya sifat-sifat yang dikeji, yang dicela oleh syarak. Sifat-sifat mazmumah, sifat yang dikeji pada syarak ada 10. Sebagaimana mahmudah ada 10, mazmumah pun ada 10. Sifat mazmumah yang pertama, syarihut ta'ami. Apa dia? Syarihut ta'ami, iaitu terlampau banyak makan atau minum ataupun golojoh. Banyak makan, banyak minum atau golojoh kepada makanan ataupun minuman. Dalam Al-Quran memang pun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah kamu, makan dan minumlah kamu, jangan melampau, yakni jangan berlebih-lebihan. Jadi para ulama di antaranya Ibnu Jauzi menyebut sesuatu penyakit itu datang dengan sebab 3 perkara. Sama ada dengan sebab makanan secara berlebihan, minuman, makanan yang banyak mengandungi gula, dia boleh, dan juga minuman, dia boleh mendatangkan penyakit kencing manis. Kalau makanan yang banyak mengandungi garam, boleh datang darah tinggi. Maknanya makan, minum boleh mendatangkan mudarat. Yang ketiganya, wala tusrifu, makan minum secara berlebihan juga boleh mendatangkan mudarat kepada tubuh badan kita. Jadi di dalam ilmu tasawuf ada dibincangkan tentang masalah makan minum. Memang makan minum adalah merupakan suatu keperluan. Suatu keperluan kepada manusia. Untuk membolehkan kita hidup, kita perlu makan. Dia kata, iaitu terlampau banyak makan ataupun minum ataupun golojoh kepada makanan atau minuman. Huraiannya, maknanya syarihut ta'am ini maknanya buruk ataupun keji di sudut kita sifat
ataupun sikap kita di dalam memakan ataupun meminum sesuatu minuman dan juga makanan. Huraiannya, makan dan minum yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu malas. Bila perut kenyang, macam kami ni lah, tadi baru lepas makan. Bila dapat ikan, kita masak ikan, kita bakar ikan, kita buat air asam, kita makan dah banyak. Sepatutnya nak jala ikan ni sebelum Zuhur tadi, tangguh sampai lepas Zuhur. Lepas Zuhur kailulah sekejap, mengantuk, letih kan. Tengok bukti. Bila perut terlalu kenyang, dia jadi malas. Akhirnya tangguh sampai lepas asar pun. Lepas asar barulah berjaya projek kita, iaitu nak jala ikan. Kalau tidak pagi tadi lagi. Tapi oleh kerana makan sampai menyebabkan mengantuk. Maknanya salah satu daripada sifat mazmumah yang dikeji di dalam syarak. Dia kata yang demikian itu membawa kepada lalai daripada menunaikan ibadat. Bukan sahaja menyebabkan malas mengantuk, ekoran, tindakan hasil daripada makan yang banyak itu apabila dia mengantuk dan malas, dia lalai daripada melakukan ibadat. Maka lalai daripada menunaikan ibadat itu hukumnya haram. Sampai tinggallah semayang, tinggallah ibadat. Bukan sahaja dia melewatkan, bahkan boleh jadi sampai dia tinggal ibadat kerana perut dah terlalu kenyang, menyebabkan mengantuk dan lalai. Ataupun dia tak tinggal ibadat. Kalau yang tinggal ibadat tu dia haram lah. Ataupun dia tak tinggal ibadat, tetapi bila dia menunaikan sembahyang di dalam keadaan perut terlalu kenyang. Bagaimana keadaan kita? Kita tak usah tanya orang. Ini berlaku pada diri kita. Contohnya orang makan terlalu banyak buka puasa. Sama ada puasa bulan Ramadan ataupun puasa 6, sebelum maghrib tu makan banyak-banyak. Lepas tu dia mula lambat nak sembahyang maghrib. Lepas tu dia sembahyang tarawih pun cepat-cepat nak habis. Bila dah perut terlalu kenyang, dia tidak boleh qiyamul lail. Maknanya dia suka banyakkan tidur. Lepas tu dah bila perut terlalu kenyang, nak bangun sahur pun dia malas. Itu kesan dia. Sampai terlajak subuh. Bila kita nak qiyamul lailnya? Baru-baru ni dah terlepas kalau kita makan terlalu banyak. Jadi hari ini kita bincang semula sebagai peringatan untuk diri saya sendiri. Selebihnya kalau tuan-tuan hadirin sekalian dapat ambil manfaat daripada perbincangan kita ni, bolehlah ambil manfaat. Dia kata lalai sehingga meninggalkan ibadat. Dikeji makan dan minum yang berlebihan jikalau tidak membawa kepada lalai. Dia kata daripada ibadah sekalipun, kerana termasuk di dalam mubazir. Walaupun tidak melalaikan ibadat, tapi makan terlalu banyak memang dikeji juga. Kalau menyebabkan lalai daripada ibadat, lagi-lagilah. Jadi maknanya sifat yang dicela oleh syarak, yang pertama ini, makan secara berlebih-lebihan. Yang kedua, makan tak boleh nak berhenti ni kan. Dia tak boleh nak berhenti. Berjalan tak jumpa jalan berhenti. Makan pun macam tu. Ini suatu perkara yang dikeji di dalam agama. Kalau kita tengok Nabi dan juga para sahabat, mereka makan ini apabila rasa lapar je. Dan dekat-dekat nak kenyang, mereka dah berhenti. Tak kenyang lagi dah berhenti. Sebab itu kehidupan mereka di dalam keadaan penuh kesihatan mereka elok, baik. Jadi bila kesihatan kita baik, maka senang untuk kita melakukan ibadat dan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sejahtera, yang sempurna daripada tubuh badan yang sehat. Tubuh badan yang sehat, seseorang yang menjaga di sudut pemakanan dia. Dalam agama ni dia bukan nak bincangkan masalah ibadat semata-mata. Bahkan di dalam kehidupan kita seharian pun, makan, minum, pakaian, tidur pun dibincangkan di dalam agama. Menunjukkan agama Islam ini adalah merupakan suatu agama yang cukup sempurna dan lengkap. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam itu keseluruhannya. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh kamu yang nyata. Jadi masalah makanan pun dibincangkan di dalam agama, bagaimana peraturan dan kaedah-kaedah nak memakan dan juga meminum sesuatu makanan dan juga minuman. Yang kedua, sifat mazmumah yang kedua, syarihul kalam, iaitu banyak berkata-kata, ataupun banyak bercakap. Jadi ulama-ulama tasawuf menyebut man kathura kalamuhu kathura khat'uhu.
Wa man kathura khat'uhu kathura zambuhu. Wa man kasura zambuhu fannaru aula bih. Barang siapa yang banyak bercakap. Bercakap ni bukan makna bercakap yang sia-sia lah. Bercakap yang lara. Kalau kita bercakap di dalam menyampaikan tazkirah, ceramah, mengajar, cakap banyak pun tak apa. Siapa-siapa yang banyak bercakap, dia akan banyak salah. Barang siapa banyak salah, dia akan banyak dosa. Barang siapa yang banyak dosa, maka nerakalah aula bagi dia. Jadi yang kedua dia kata, iaitu banyak berkata-kata ataupun banyak bercakap. Huraiannya, berkata-kata yang banyak itu tidak sunyi daripada membawa kepada banyak salah. Banyak kata-kata, banyak bercakap, tak sunyi, tak boleh lari, tak boleh elak, dia akan jatuh kepada kesilapan dan kesalahan. Dan banyak salah itu membawa kepada banyak dosa. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan kata-kata yang banyak itu juga membawa kepada jemu orang yang mendengar. Kadang-kadang ada di kalangan orang, dia cakap susah nak berhenti. Nak jumpa titik itu payah. Lepas satu tajuk, satu tajuk. Lepas satu tajuk, satu tajuk. Dia tak bagi peluang untuk orang balas balik, bagi respon terhadap apa yang dia cakap. Itu satu penyakit. Ada di kalangan manusia macam tu. Bercakap ni susah nak berhenti. Orang sini kata, dia nak supaya asyik orang dengar buah dia je. Buah orang dia tak nak dengar. Itu ada di dekat daripada kalangan masyarakat. Asyik nak dengar labun dia je. Labun orang dia tak nak dengar. Tak boleh. Maknanya, cakap yang terlalu banyak sehingga menyebabkan jemu orang yang mendengar. Yang ketiga, sifat mazmumah yang ketiga, ghadab. Iaitu sifat pemarah. Maksudnya marah itu yang bukan pada menyeru kepada kebajikan ataupun mencegah kejahatan. Marah yang di sini maknanya marah yang dimaksudkan di dalam kitab tasawuf ini sifat marah yang tidak bertempat. Adapun marah yang bertempat, maka itu diharuskan. Contohnya apabila kita melihat sesuatu kesalahan, kemungkaran, dosa berlaku di hadapan kita, mesti kena ada satu perasaan marah. Sebab Nabi SAW menyebut di dalam hadis, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu. Barang siapa melihat akan kemungkaran, hendaklah dia ubah. Dia nak ubah sesuatu kemungkaran, dosa, maksiat, kesalahan yang berlaku di hadapan dia, mesti ada sifat marah kepada maksiat itu. Tapi kalau dia tidak ada perasaan marah, dia senyum je orang minum arak depan dia. Dosa di hadapan dia, senyum je. Tak boleh, berdosa. Jadi sifat marah ini, apabila sifat nak mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, yang itu dipuji. Yang dimaksudkan marah ni, marah tak bertempat. Tiba-tiba je, tak ada suatu alasan, suatu sebab musabab, tiba-tiba dia je nak marah. Sebab itu Nabi SAW, bila ada di kalangan sahabat bertanya Nabi, tolong wasiatkan kepada aku, nasihatkan kepada aku, bagi tahu kepada aku sesuatu benda yang berfaedah untuk aku amalkan. Nabi kata, la taghdab, la taghdab, la taghdab, 3 kali. Sebab kesan daripada marah itu, berbagai-bagai kemungkaran, berbagai-bagai kejahatan, berbagai-bagai perkara yang salah akan dilakukan oleh seorang yang pemarah. Boleh jadi dia tengking orang, dia maki hama orang, dia ngumpat ke orang, dia pukul orang, dia bunuh orang. Dengan sebab apa? Dengan ada sebab perasaan marah. Jadi marah ni boleh. Marah disusun, diatur, diletakkan kepada tempat yang perlu dia marah. Tadi saya sebut apabila nak mencegah sesuatu kemungkaran. Begitu juga di dalam jihad. Orang kafir bunuh orang Islam. Kita tengok kita senyum je. Tak boleh. Di dalam situasi peperangan. Memang kalau ada perasaan marah untuk bunuh orang kafir kerana membunuh orang Islam sebagai satu tindak balas. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Berperanglah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memerangi kamu dan jangan melampau. Huraiannya, sifat pemarah itu ialah sesuatu senjata bagi menjaga hak dan kebenaran. Sebenarnya senjata marah itu perlu sebagai satu senjata. Kita nak jaga maruah diri kita, keluarga kita, maka kena ada perasaan marah.
Sebab itu ada di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man qatala duna nafsihi fahuwa syahid wa man qatala duna ahlihi fahuwa syahid wa man qatala duna malihi fahuwa syahid wa man qatala duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang kerana mempertahankan diri, kalau dia mati syahid. Dan barang siapa yang berperang kerana mempertahankan ahli keluarganya, kalau dia mati syahid. Dan barang siapa yang berperang kerana mempertahankan hartanya, kalau dia mati syahid. Dan barang siapa yang berperang kerana mempertahankan agamanya, kalau dia mati syahid. Maknanya nak berperang, berjuang, mesti kena ada perasaan marah. Tetapi marah itu disalurkan, dihalakan kepada tempat yang dibenarkan oleh syarak. Huraiannya, sifat pemarah itu ialah suatu senjata bagi menjaga hak dan kebenaran. Nak jaga hak dan jaga kebenaran. Kerana seseorang yang tidak mempunyai sifat pemarah, ia akan dizalimkan dan akan dicerobohkan hak-haknya. Tak ada perasaan marah. Orang boleh belasah dia sesuka hati, orang boleh hentam dia sesuka hati, orang boleh rompok dia, buat naya dia sesuka hati. Kerana orang tahu, dia ni buat macam mana pun dia tak ada sifat marah, dia akan biarkan sahaja sesuatu tindakan yang kita buat kepada dia. Tengok, maknanya sebarah itu perlu ada, tetapi dihalakan kepada jalan yang betul. Maka sifat pemarah yang dicela itu, dia kata, pemarah yang bukan pada tempatnya dan tidak dengan sesuatu sebab yang benar. Tiba-tiba mari marah. Tak ada sebab apa. Ada masalah sikit, pukul isteri kita. Kita pukul anak kita. Pukul sesiapa sahaja. Sedangkan benda tu boleh muzakarah, boleh dibincangkan, boleh diselesaikan dengan cara perbincangan. Tetapi marah punya pasal ni tak boleh nak kawal. Isteri sendiri dia pukul, anak-anak dia pukul. Sedangkan dalam agama, bila kita melihat sesuatu kemungkaran, sama ada keluarga kita, siapa-siapa sahaja, diberi nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah merupakan nasihat. Yang keempat, sifat mazmumah yang keempat, yakni hasad. Hasad dengan maknanya dengki. Iaitu bercita-cita akan hilang nikmat daripada seseorang. Izalatu ni'matil ghair. Maknanya, dia tak puas hati, bukan saja dia tak puas hati hasad ni, dengan sesuatu anugerah, sesuatu pemberian, sesuatu nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Bila dia tak puas hati, dia berusaha untuk menghilangkan, menghapuskan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau kita tengok di dalam syarah Riyadhus Salihin oleh Dr. Saleh Utsaimin, sifat hasad ini kenapa ditegah di dalam agama? Yang pertama kerana dia tak berpuas hati terhadap sesuatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada orang lain. Sedangkan dalam hadis kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana yang dia kasih pada diri dia sendiri. Maknanya kalau dia suka, dia dapat nikmat, saudara dia dapat nikmat, dia tak boleh ada perasaan hasad. Kalau dia ada perasaan hasad, maka dia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Saleh Utsaimin kata, sifat hasad ini, dia ada penyerupaan mirip kepada perangai Yahudi. Sebab sifat Yahudi ini sentiasa ada di dalam hati mereka perasaan hasad, tak puas hati dengan orang. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Allah Ta'ala sebut, hasad ada di kalangan mereka setelah nyata kebenaran itu. Lalu, nyata kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan sebab dia tahu Nabi Muhammad bawa benda yang benar, dia tak puas hati, dia hasad. Jadi, bukan sahaja mereka hasad kepada Nabi Muhammad dan juga pengikut Nabi Muhammad SAW, bahkan Yahudi dan Nasrani ini saling hasad menghasad di antara satu sama lain. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Yahudi kata orang Nasrani tak ada apa-apa kelebihan, tak ada apa-apa keistimewaan. Orang Nasrani balas balik, orang Yahudi pun sama, tak ada apa-apa kelebihan. Maknanya sebab apa agama melarang sifat hasad? Yang pertama tadi, kerana apa? Kerana dia tak sayang kepada saudaranya sebagaimana dia sayang diri dia sendiri. Yang kedua, dia mempunyai sifat, salah satu daripada sifat Yahudi. Yang kedua. Yang ketiga, sebab apa hasad ini salah?
dia seolah-olah tidak redha terhadap takdir, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Allah Ta'ala mentakdirkan saudara kita, orang lain, dapat sesuatu nikmat. Allah Ta'ala takdir macam tu. Kenapa kita berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut, kebaikan tersebut? Maknanya dia tak redha kebaikan yang Allah Ta'ala curahkan kepada orang lain. Dia telah tidak percaya, dia telah menolak salah satu daripada rukun iman, qada dan qadar. Qada di dalam bab ini apa dia? Allah Ta'ala telah mentakdirkan saudara kita dapat nikmat. Tiba-tiba dia hasad, maka dia tak redha dengan qada dan ketetapan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bersifat dengki itu, yang kita sebut sebagai hasad, tidak ingin melihat seorang yang lain mendapat nikmat, ataupun tidak ingin melihat orang lain menyerupai, ataupun lebih daripadanya orang lain dapat nikmat, ataupun dia tak nak orang lain lebih daripada dia dalam sesuatu hal yang baik. Orang yang bersifat dengki itu seolah-olah membangkang kepada Allah Ta'ala kerana mengurniakan, dibangkang Allah. Seolah-olah dibangkang kurniaan Allah Ta'ala kepada orang lain. Mengurniakan sesuatu nikmat kepada orang lain. Orang yang berperangai seperti itu sentiasa di dalam duka cita. Sentiasa hati dia tak tenang. Tengok orang ni dapat nikmat, dia susah hati. Tengok orang lain pula dapat satu nikmat, dia susah hati. Tengok orang lain pula dapat nikmat, dia susah hati. Sampai bila dia akan susah hati? Sampai ke mati lah. Selagi mana perasaan hasad itu tak dapat dinyahkan, tak dapat dihilangkan, dihapuskan di dalam diri kita, sampai ke mati kita tak akan puas hati sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain. Dan iri hati kepada orang lain, maka terbitlah fitnah. Bila terlebih hati, tengok orang lain lebih daripada kita, lebih di sudut apa? Lebih kaya, lebih senang, lebih hebat, lebih pandai ke? Dia tak puas hati lah. Dia akan cuba fitnah orang pula. Maka terbitlah fitnah dan hasutan yang membawa kepada bencana dan merosakkan. Dia bukan mati sakat tak puas hati tu. Ekoran kesan daripada hasad itu, dia akan timbul fitnah kepada orang. Apabila nikmat itu Allah Ta'ala curahkan kepada orang, tak dapat kepada dia. Yang kelima, sifat mazmumah yang kelima, bakhil. Iaitu menahan haknya daripada dibelanjakan ataupun digunakan kepada jalan yang ditentu oleh agama. Dalam Quran terlalu banyak tuan-tuan kita baca ayat Quran. Juzuk pertama dah kita jumpa dah, iaitu surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma di sini ulama tafsir menyebut mimma maknanya li tab'id, sebahagian. Harta-harta yang kita miliki, wang ringgit apa sahaja, dia suruh guna sebahagian. Sebahagian yang lain digunakan untuk kita menginfakkan, kita menyalurkan, kita menyumbangkan kepada pihak lain. Bukan segala kekayaan, kesenangan, harta benda yang kita perolehi, yang direzekikan oleh Allah Ta'ala tu, kita guna semua. Tak boleh. Dan pula Allah Ta'ala tak suruh belanja semua. Kita nak guna apa? Sebahagian kita guna untuk keperluan diri kita dan keluarga kita, dan sebahagian yang lain diinfakkan. Diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, nikmat-nikmat ni kita kena ingat. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya sesuatu nikmat. Kamu akan ditanya sesuatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Apa saja nikmat yang Allah Ta'ala bagi? Tubuh badan kita yang sihat, umur kita yang panjang, masa kita yang panjang, harta benda kita yang banyak, semua akan ditanya. Kemanakah nikmat-nikmat itu kita salurkan, kita sumbangkan, kita habiskan? Sekarang ni kita tak fikir tuan-tuan. Kita tak fikir. Kita mati besok, baru kita fikir. Masa kita ni, daripada kita lahir sehingga sekarang, apa benda yang kita buat? Jadi sebab tu saya rasa takut. Walaupun nak ada aktiviti nak menjala ikan, mandi sungai, ambil juga peluang. Takutlah Allah tanya, kamu seronok-seronok je menjala ikan, seronok-seronok cari ikan. Masa ni sepatutnya kamu bagi tazkirah sikit. Sebab tak sempat nak balik ke sekolah kan, bagi tazkirah sikit. Ini masa ada, tapi kamu habiskan begitu sahaja, tanpa diisikan untuk beribadat kepada Allah, untuk diisikan sesuatu program yang dapat memberi manfaat kepada orang. Jadi takutlah Allah tanya, kita ambil juga kesempatan untuk kita bermuzakarah, memberi tazkirah dan juga peringatan. Dia kata maknanya bakhil. Nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang itu ialah untuk menjadikan alat. Dia alatnya.
bagi membantu dirinya dan membantu orang lain daripadanya. Maknanya wasilah je harta benda wang ringgit ini. Bukan dia merupakan matlamat. Wasilah sebagai untuk memudahkan pergerakan perjalanan kehidupan kita di atas dunia dan memudahkan perjalanan orang lain. Tolong bantu orang yang susah. Oh, ni musim-musim Covid ni kan. Musim-musim apa dia dipanggil? Larangan pergerakan, kau tu dipanggil apa? PKP. Perintah perintah pergerakan. Larangan pergerakan Perintah kawalan pergerakan. Dah terlupa dah. Perintah kawalan pergerakan. Lepas tu dia ada pula B pula tu. Maknanya bersyarat. Jadi maknanya ramailah daripada kalangan rakyat Malaysia ni yang sukar untuk mencari pekerjaan. Ada yang diberhentikan, dibuang dan sebagainya. Banyak orang susah. Jadi duit yang Allah Ta'ala bagi, harta benda yang Allah Ta'ala bagi, jangan guna untuk diri kita sahaja, bahkan disalurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Sebab tu dia kata di sini, nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seseorang itu ialah untuk menjadikan alat bagi membantu dirinya dan bagi membantu orang lain daripadanya. Oleh yang demikian itu, tentulah menjadi sia-sia sekalian nikmat dan pemberian Allah itu jika tidak digunakan dan dibelanjakan seperti yang dikehendaki oleh Allah yang mengurniakan nikmat-nikmat itu. Tak belanja betul-betul untuk kepentingan diri sendiri. Belanja diri sendiri ni kepada jalan yang dibenarkan. Bukan kita ambil duit, harta benda untuk program-program maksiat. Itu untuk diri sendiri. Juga di dalam membelanja orang lain pun, dalam kita belanja, kita infak, kita salurkan, sumbangkan untuk program-program kebajikan. Bukan maksud orang nak buat maksiat, kita tolong sponsor dia. Jangan, tak boleh. Jalan-jalan kebaikan. Tambahan pula, pada perkara yang menyempurnakan agama seperti zakat. Itu wajib kita keluarkan dengan harta benda yang kita perolehi. Dan mengerjakan haji. Haji wajib. Jadi, harta benda wang ringgit adalah merupakan suatu alat untuk kita menunaikan haji. Sebab itu dalam Al-Quran dia kata dalam hadis dia kata manis tata'a ilahi sabila. Bagi siapa yang mampu mengurniakan, pergi kepadanya. Mampu di sini termasuklah ada kelengkapan persiapan di sudut wang ringgit. Zakat dan mengerjakan haji dan memberi nafkah kepada tanggungan. Tanggungan ni maknanya keluarga kita. Bila kita berkahwin dengan seseorang perempuan, kita kata qabil tuha. Dah jadi tanggungjawab kita bagi nafkah kepada isteri kita dan juga anak-anak kita. Begitu juga seorang hamba bila kita ishtarai tuha. Kita beli hamba. Maka tanggungjawab nafkah kepada hamba terletak di atas bahu kita. Jadi, bila ada harta, kita kena tunaikan tanggungjawab. Sama ada kepada keluarga kita, kalau ada hamba. Sekarang ni tak adalah sistem perhambaan. Maknanya kepada keluarga kita. Maka menahan hak ataupun harta pada yang tersebut itu ialah suatu kesalahan yang besar di dalam agama. Duit itu sepatutnya disalurkan, disumbangkan kepada jalan agama, tiba-tiba dia tahan. Tengok orang yang memerlukan bantuan, sedangkan dia ada duit. Perlu disalurkan, diberi sumbangan, dia tahan. Itu satu kesalahan yang besar di dalam agama. Okey, kita baca satu bab lagi sementara kita nak tunggu waktu maghrib. Kami ni insya-Allah sembahyang maghrib di sinilah. Sebab dekat nak maghrib dah, lebih kurang 25 minit lagi ataupun setengah jam. Jadi tuan-tuan boleh juga bersiap kan. Nak pergi masjid ke, di masjid pun dibenarkan 3 orang. Jadi yang tak pergi masjid tu, lepas ni bolehlah bersiap-siap untuk duduk atas tikar sembahyang, atas sejadah kan. Maknanya ibadat ni kita kena bersiap terlebih dahulu sebelum masuk waktu. Jadi kami ni pun insya-Allah lepas ni bersiap-siap untuk menunaikan sembahyang maghrib. Yang kelima, sifat mazmumah yang keenam, hubbujah. Hubbujah di sini makna dia iaitu kasih kemegahan dan kebesaran serta pangkat. Suka masyhur, suka glamour. Glamour dari sudut kemegahan, kebesaran dan pangkat. Ini biasanya sama ada berlaku kepada orang alim ke, suka dipuji, dihormati oleh orang. Ataupun banyak juga sekarang ni berlaku kepada orang-orang politik nak berebut jawatan Perdana Menteri. Banyak berebut jawatan Esko. Bila suatu pemerintahan ini diperintah oleh suatu gabungan parti lain pula akan lawan. Jatuh parti ni, parti lain pula akan lawan. Bukan nak tujuan nak tolong rakyat, tetapi hubujah, nak kepada kebesaran, kemasyhuran, pangkat dan juga pujian. Yang ni bahaya tuan-tuan.
Jadi orang-orang politik juga kena mengaji ilmu tasawuf untuk membersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang keji. Iaitu kasih kepada kemegahan dan kebesaran serta pangkat, huraian. Perasaan inginkan kemegahan dan pangkat kebesaran itu menjadikan pekerjaan seseorang itu tidak ikhlas. Suka kepada kebesaran dan pangkat menyebabkan tindakan seseorang itu tidak ikhlas kepada Allah kerana inginkan kemegahan dan kebesaran. Kadang-kadang membawa kepada tipu helah sesama manusia. Orang ni nak berjatuh orang ni pula nak berjatuh orang lain pula. Ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, biasa berlaku dalam politik. Lebih-lebih lagi isu sehari dua ni lah. Yang menanggung penderitaan, kesusahan adalah rakyat. Pemimpin politik bercakaran sesama sendiri, sentiasa tak berpuas hati dengan pihak lain. Pihak kedua naik pula, pihak ketiga pula nak cantah, nak tumbangkan. Itu banyak berlaku di dalam golongan ahli-ahli politik. Cantas mencantas, londeh melondeh di antara satu sama lain. Dan terkadang menyebabkan seseorang itu membelakangkan kebenaran. Isu fitnah cukup banyaklah. Fitnah, tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Kerana menjaga pangkat dan kebesaran. Itu di antara perkara yang dikeji di dalam agama yang disebut sebagai sifat mazmumah. Wallahu alam, insya-Allah ada kesempatan dan peluang kita akan cuba selesaikan, tamatkan, habiskan perbincangan tentang sifat-sifat mazmumah yang berbaki lebih kurang 4 perkara lagi. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.